ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Biasa mati selama sekali-sekalian kita sambung pengajian tauhid kita berusamin karangan Syekh Dawud bin Abdullah Al-Qalami dan Pak Betawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa ana bi ilmihi wa nabiyyil malam. Maka dengan kerana inilah telah menjadikan kepada mana undang-undang Allah rukun Islam. Mana kerana apa dijadikan rukun Islam, yakni tiada diterima Islam orang kafir melainkan dengan mengucap dua kalimah itu, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana kalau dia nak dengan kita baik macam mana baik pun dia kena mengucap dua kalimah syahadat. Naik masjid, turun masjid, pergi belarok merupakan macam baik sekalipun dia tidak akan dikira Islam kecuali mengucap dua kalimah syahadat. Selagi dia tak mengucap dua kalimah syahadat, kebaikan dia tadi walau macam mana umurah rumah 1 juta pun tidak dikira. Dia tidak dinamakan Islam kecuali dengan mengucap dua kalimah ini, iaitu asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan lidahnya supaya dilakukan ia akan hukum syarak. Sebab apa dilakukan dengan lidah mengucap lima kali syarat? Supaya dilakukan hukum orang Islam, barulah dia dikatakan hukum orang Islam. Kalau setakat dia baik saja bila kita masuk masjid, turun masjid, pakai baju baju lagi, pakai tudung lah, tak kira pakai macam mana pun, oh baguslah Cina tu pakai tudung, tak kira dia pakai tudung dengan telanjang serupa saja. Sedap pak, babi pakai serupa apa pun Tapi juga. Jadi kita banggalah dengan hidup takbir lah, haula wala. Hidup takbir kita terharu. Dia takbir, kalau dia semaya qiyamul lail, kalau dia tak malah kalau dia melakukan perkara yang Islam, dia bertukar menjadi istihza, penghinaan kepada agama. Situ duduk, saudara. Jangan duduk banggalah dengan orang kafir. Orang kafir, orang kafir dia puasa rajin. Dia tak boleh Ramadan puasa. Saya terharulah. Orang Islam ramai tak puasa, tapi dia walaupun kafir puasa. Bermontok dia. Dalam hari ini orang alim bangga dengan Hindu takbir. Orang alim bangga dengan Hindu takbir. Sepatutnya dia kena sedih. Sebab apa? Penghinaan kepada agama Islam. Dia tidak masuk, dia tidak mengucap dalam syahadat, dia mengamalkan hukum Islam. Sebab itu kata dia, supaya dilakukan ia akan hukum orang Islam. Baru dia tu orang Islam, baru dia boleh buat segala perkara yang disyariatkan oleh Islam. Maka dinamakan dia orang itu Muslim. Maka adalah ia jadi jurubahasa orang yang mengucap dua kalimah syahadat ini akan dalam hatinya. Mengucap tadi adalah sebagai jurubahasa kepada apa yang ada dalam hati. Asyhadu dia mengucap bermakna hati dia tu diterjemahkan dengan lidah. Iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi. Jadi ucap dengan lidah tadi adalah terjemahan daripada hati dia. Sebab itu firasah. Firasah barang yang dalam hatinya. Ia mentasdikkan barang yang didatang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasdik dalam hati tadi tidak dikira. Walaupun dia percaya macam mana pun, dia dikira setelah dia mengucap dengan lidah. Dan ada juga ulama yang kira Islam yang tasdik hati, tapi jamhur ulama dia tetap dikirakan kafir. Kalau dia betul Islam, kenapa tak boleh cakap? Maka tu ulama bahas. Tapi kalau dia mengucap dengan lidah, maka dia sudah dikira Islam. Islam. Mentasdikkan itu mukmin, dia dinamakan dia iman, dan yang mentasdikkan dia itu nama mukmin. Maka yang mengucap tadi, yang membenarkan tadi nama dia mukmin. Mukmin tadi yang membenarkan dengan hati. Ucapan dengan lidah kira Islam, membenarkan hati kira mukmin. Dua-dua tu ada beza. Kalau dia mengucap dua kalimah syahadat saja, dia tidak membenar dengan hati, dia boleh melakukan ibadat Islam tapi dia bukan beriman. Boleh faham kata kata? Dia mati tetap dikira sebagai bukan Islam yang beriman. Dia mati macam orang kafir juga.
Sebab apa? Sebab dia sudah melakukan syahadah tetapi hati tidak tasdik, maka dia tidak dikira sebagai orang mukmin, dia sekira sebagai Islam. Untuk melayakkan tanah dia pukul berat Islam saja. Bangkit daripada masyar, dia bukan digolongan daripada orang mukmin. Sebab apa? Sebab tidak tasdik dengan hati. Itu bezanya. Sebab tu ada Islam, ada iman, ada tak? Ada ihsan. Islam bermakna dia mengucap dua kalimah syahadat dengan lidah. Tasdik dengan hati, baru mukmin. Lagi dinamakan pula orang wahid, iaitu mengesahkan Allah. Lagi madinun, ada agama. Jika ada benar tasdiknya pada hati seperti barang yang ikrar dengan lidah, dan jika tiada tasdik pada hatinya, maka dinamakan Islamnya. Maka dia Islam, sudah dikirai Islam pada hukum zahir antara manusia jua. Pada batinnya ia kafir lagi munafik. Dan jika habis tu, mana berkait-kait. Dan jika dia mentasdikkan dengan hati jua serta kuasa mengucap, maka hukumnya kafir pada antara manusia pada Allah itu atas kau yang muktamad mukmin jua. Ada juga ulama mengatakan dia kekal mukmin. Sebab apa? Dia beriman dengan hati, tapi dia tak mengucap dua kalimah syahadat. Masuk akhirnya ke syurga, kata kafir. Ada setengah ulama mengatakan kafir. Sebab tu jangan duduk situ, jangan pegang, jangan jadikan dia sebagai hukum. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kafir pada Allah dan pada manusia. Mana kita tidak boleh judge dia, dia tu nampak tak mengucap tapi dia Islam, dalam hati dia beriman, tak boleh. Dan maka tiada diterima Islam seorang kafir yang kuasa mengucap dua kalimah syahadah. Adapun orang kafir yang kuasa mengucap dua kalimah syahadah, dia tak mau mengucap. Dia kata saya dah yakin dah, tak payah suruh saya mengucap, tak apa, memang saya yakin. Tidak boleh dikira, melainkan mengucap dua kalimahnya dengan 10 syarat. Dah ucap tu pula bukan suka-suka saja. Ucap Islam bukan lagi, ada 10 syarat. Banyak saudara. Kalau saudara pergi kat tempat, dekat Latar Panjang, dekat Takbai, orang Siam mengucap ni sejuk-sejuk, lebih pasal dari orang beriman, lebih pasal dari orang Islam biasa kadang-kadang. Saya satu masa saya repair kereta di satu bandar. Kunci kereta saya rosak. Repair lah kedai Cina lah. Tapi cakap bagi pasal Kelantan Cina sama cakap dia. Jadi bila siap repair semua, saya pergi ambil petang. Dia kata apa? Tak mahal lagi kata dia. Kata awak ni, kata haji ni, kata mungkin seminggu pun siap. Nak kena apa satu soal, nak tukar kunci je. Tapi sampai sekolah jalan, tak salah kereta kot. Saya pusing semula. Kereta saya nak tukar kunci je, masa seminggu sampai. Dia kata haji, atau boleh. Masya Allah. Astagfirullah, saya kata. Tengok berganda banyak dia kata. Punya siap. Dia boleh berucap, dia boleh. Ada satu hari kita panggil dia Cina Maxim. Punya pasal cakap Melayu, boleh mengucap. Pakai kain batik. Siapa orang panggil dia Maxim? Maxim memang lesung lah. Jadi dia orang Cina. Sebab apa? Dia jumpa orang saja. Mak, mu sembahyang dah mak. Tu dia. Macam orang Islam. Tapi dia Cina. Akhir sekali kita panggil Cina Maxim. Jadi sekarang orang macam ni. Cina Maxim dia punya alim dia. Bila dapat kuasa balok, dia pergi masjid saya masa tu, kat kampung. Dia ajak untuk bak kampung, pergi sembahyang ajak kat kawasan. Jadi saya satu masa saya tengok, apa nak bila ada bak kampung ni, dia mana habis. Dia tak ada habis dah, masuk laut tak. Buat apa? Sembahyang ajak. Sembahyang ajak siapa? Cina Maxim panggil. Jadi saya balik. Saya tanya dia, Tuan, malah kata sembahyang ajak. Dia tu sembahyang ajak. Dia Cina, dia ajak Ustaz sembahyang ajak. Dia pergi ke masjid, kata apa? Haji, boleh minta tolong sikit. Lu pergi kampung sana kawasan Balu, saya minta sembahyang ajak. Saya minta siapa yang Tuhan, lu minta punya Tuhan. Lu punya Tuhan ada baik sikit. Dia balik tu rumah tu, saya punya marah. Haji, Haji kata pergi sembahyang ajak, dia masuk.
Jangan dia buat lolo lah Tok Haji. Kalau kita pergi dalam keadaan jahil, hukumnya dosa besar. Kalau kita pergi dalam keadaan kita belajar tauhid, hukumnya murtad. Sebab apa? Bersetuju dengan pandangan kafir tadi. Awak dah sembah ular lah, tak salah semua. Seular pun nak, semaya goreng pun nak, mana boleh. Ini salah satu saja. Kalau awak dah gereja, masjid tidak dibenarkan. Kalau awak dah masjid, gereja tidak dibenarkan. Ni nak berlaku masjid pun nak, gereja pun nak, masjid pun nak, baca Quran pun nak, sembah ular pun nak, lagu mana? Lagu mana cerita ni Hindu ni? Lepas tu tak benar tu kata boleh lah Tok Guru kan kata boleh. Tok Guru kan bawa isi nak tengok sekolah mana. Tok Guru mak mau benarkan kafir baca Quran Tok Guru ni mana. Tak mungkin dah. Tak boleh. Orang kafir yang makan babi yang tak pernah mengucap boleh apa? Orang Islam yang mari pun tak boleh. Orang Islam yang mari pun tak boleh. Dia dah memang Islam dah beriman, cuma kotor saja pun tak boleh. Punya sucinya Al-Quran Karim letak bawah tak boleh. Betul? Tak ada sembahyang tak boleh pegang. Tak ada wudu tak boleh pegang. Tak boleh baca. Punya sucinya. Tiba-tiba hari ni kesucian dia boleh dipegang oleh kafir, boleh tak dekat berhala, boleh baca orang ya. Bukan orang lagu mana. Sebab saudara kita mengaji tauhid bukan kafir selai raya. Kita mengaji tauhid. Kalau salah kira salah, betul kira betul. Kalau salah tak percaya tak apa. Ini pelajaran tauhid. Sebab tu dia kena mengucap dulu untuk membolehkan dia menjadi orang Islam dan layak mengamalkan semua undang-undang Islam. Baru boleh masuk masjid, boleh sembahyang, boleh baca Yasin, boleh pergi buka puasa bersama. Tidak buka puasa bersama pun nak, sebuah bergalau bersama pun nak berlaku. Atas dia sebagai. Cuba kita jadi dia. Sembahyang bergarik pukul 3. Di Batu King dengan Sami Value pukul 8 boleh lagi. Boleh tak? Kalau tak boleh, kita tak dia bersama. Tak boleh. Lakum dinukum waliyadi. Tidak dibenarkan Allah SWT mengamalkan dua agama. Kalau amal Islam, tak boleh amal kafir. Amal kafir tak boleh amal lain. Islam pilih satu. Kalau pilih neraka, bermakna tak ada syurga. Tak ada syurga. Pilih syurga, tak ada neraka. Pilih nak mana? Nak neraka, syurga tak dapat. Kalau nak syurga, neraka tak dapat. Dia boleh pilih. Dia emma syakirah wa emma kafurah. Saya nak neraka, terima kasih. Syurga tak dapat. Siapa nak syurga? Saya, terima kasih. Neraka tak dapat. Ni nak berlaku dua-dua. Neraka pula, syurga pula. Bagaimana? Pilih dan agama bersama lah. Tidak boleh ada dua agama. Bila ada dua agama, dia menjadi syirik. Syirik itu bermakna dua agama, dua Tuhan, dua penyembahan, dua rasul. Boleh jawab cakap tu? Tak boleh faham. Habis ni nak habis dah. Kita pulang lagi sekali dulu Sami. Kalau tak nak ulang lagi sekali, pergi mengaji tempat-tempat yang baru start. Batu Rahman, Kelang, ada 2-3 tempat baru start. Baru start dulu Sami. Masuk lepas pun. Nanti orang kata kita apa? Zolim tak usul-usul tu kat tangguh. Padahal tak muat. Boleh tak cakap tu Jadi dinamakan Islam juga. Yang mengucap tadi, dia boleh berkahwin dengan orang Islam, dia boleh baca Quran, dia boleh berpuasa, tetapi bila bangkit daripada mahsyar, dia dikira sebagai orang kafir. Situ dia punya perbezaan. Sebab tu kita ada rukun Islam dan rukun iman. Dan yang ketiga, rukun ihsan. Jadi tiga-tiga ni sudah kena fahamlah. Kalau dia mengucap saja tidak yakin, bermakna Islam tapi tidak beriman. Itu dia. Mereka mengucap dengan syarat dan 10 syarat. 2 daripada orang yang balik lagi berakal. Balik lagi berakal. Mana masuk Islam tadi? Sebab tu budak kecil dia masuk Islam tak sah lagi sampai dia umur 18 dia syahadat. Mengucap syahadat lagi sekali baru confirm Islam. Macam kita ni macam orang Melayu ni juga. Masa dia kecil dia Islam. Kalau mati dikira Islam. Tetapi bila sampai kepada umur 15, kalau dia tukar kepada agama lain, dia tidak dikira lagi sebagai agama Islam. Ataupun sampai kepada agama 15 tahun, dia tidak mengamalkan amal lain Islam, maka Islam asal dia dibatas semula. Ataupun dia mempergi Al-Quran ke tak balik lah. Sebab dia dikira sampai 15. Begitu juga dengan balik tadi. Sebab tu syarat Islam adalah akhir balik. Dia masuk budak, dia masuk Islam, kira Islam tapi belum confirm.
Belum confirm lagi. Dia dah balik, dia tekan Islam, baru dikira Islam. Tapi kalau sebelum balik tu, dia mati sebagai orang yang atas tiket orang beragama Islam. Sebab dia tak ada undang-undang lagi, dia tidak mukallaf. Dia tidak ditaklifkan lagi. Macam tadi nak soalan siapa tadi, orang pekok botol tuli, dia tidak ada taklif. Dia semaya tak apa, tak semaya pun tak apa. Dan dia gugur syariat. Dia tidak boleh menguasai ilmu. Dia tidak ada mata buta, patut pekok pula. Jadi tidak ada alat dia punya untuk mendapatkan ilmu. Sebab alat dapat ilmu tadi pendengaran, penglihatan dan hati kan. Awal absar wal afidah, ada 3 alat tadi. Jadi kalau salah satu 2 gagal, maka gugur syariat. 1 belum gugur lagi. 2 baru gugur. Kalau buta tapi dia tak pekok, dia kena. Jadi kalau 2-3 gugurlah dia punya syariat. Dia berakan dengan yang Islam kafir sekarang. Orang yang balik lagi akhir, lagi disebutkan 2 kalimah itu dengan lurah. Kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena sebut dengan lurah. Dengan lurah ia ketahuikan maknanya dan bersama dengan ketahui makna. Kalau dia tak tahu makna, kita kena bagi tahu kalau dia tak tahu makna. Ataupun dia tak boleh bercakap dalam bahasa Arab, boleh dengan bahasa yang dia boleh faham. Tapi dengan lurah, dengan berbunyi suara dia. Lagi diketahui akan artinya. Maka kalau mengucap saja pun tak kena ajar balik makna dia. Jika dengan ijma sekalipun, maknanya dia baca pada reti, tak faham apa-apa lagi, pun sudah cukup. Dengan ijma daripada belum belajar lagi lah, baru masuk Islam baru. Macam kita haji, Qamar kan. 2-3 orang yang kita Islamkan dia Islam saja, dia belum apa-apa, sudah dikira sebagai Islam. Lepas tu dia kena belajar lah, belajar fiqh, belajar tauhid dan sebagainya. Dengan ijma sekalipun, maknanya dengan secara basic sahaja, tak perlu lagi nak. Dia ada satu orang nak masuk Islam, dah berbulan-bulan tak ada orang nak ajar dia mengucap. Bila jumpa Tok Lebar dia kata apa? Awak pernah faham betul-betul dia boleh masuk Islam. Lepas tu jumpa saya kat kedai kopi, kedai Jamal. Ada orang tanya lagi, Ustaz ni lama nak masuk Islam ni, kenapa tak masukkan Islam? Dia tak faham sangat lagi. Lah, ada 3 perkara yang kena disegerakan. Yang pertama, orang nak masuk Islam lah. Yang kedua, jenazah mesti disegerakan ke buminya. Yang ketiga, anak dara mesti dikahwinkan dengan segera. 3 perkara ni kena segera. Jadi kalau orang nak masuk Islam, dia nak masuk Islam saja, berat kereta, cari tepi longkang mana, kita masukkan dia Islam. Jangan masuk Islam, kejaplah, sakit perut dia belakang sikit lah. Saya dah ni, saya kata Islam tak sanggup kau, tak boleh. Masuk Islam saja, betul ni, betul ni, kau bukan. Oh, ikut saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam blok kat Istiqamah kan. Berbulan-bulan nak Islam, tak boleh. Tak cukup faham kata kawan dia. Dan jumpa saya kat kedai Jamal tu, baru saya ajak pergi masjid. Seorang lagi Islam kat Takusi lah. Tengok, 2-3 orang semua sekali yang masuk Islam dengan kita dekat masjid Istiqamah tu. Seorang adalah Takusi. Sebab apa? Pendapat hak lain dia kata tak faham sangat lagi, tak boleh masuk Islam. Tak boleh, dia paut masuk Islam, kira sah. Walaupun dengan ijma. Ijma ni bermakna tak tahu apa, basic lah. Dia tahu nak Islam saja lagi, dia tak belajar lagi. Cuma ijma lah sekalipun. Lagi dengan bertartib antara 2 kalimah syahadah berturut-turut. Itu syarat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, pergi berok dulu. Lepas berok, lepas apa semua baru mari. Sekat mana tadi? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kira. Dia 2 telefon tu, dia panggil waw ma'iyah. Saya tulis ada sini waw yang tidak boleh diputuskan. Jadi waw ni kalau putus batal, solat pun batal. Di antaranya kita panggil waw ma'iyah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu ada waw kan? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi waw ni tak diputus. Jadi kita panggil waw ma'iyah. Waw berserta. Bukan dengan makna sambungan dan tidak. Dia ni tidak boleh diputuskan. Dia kena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau buang waw ni batal syahadat, tak sah syahadat. Kena ada waw. Waw tu kena ada. Asyhadu an la ilaha illallah terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syarat 2 ni tidak boleh putus. Dia 2 rangkap. 1 asyhadu an la ilaha illallah, sebelum yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah. Macam nikah kahwin juga. Dia tak boleh putus. Bisa kata kalau kita nikahkan seorang perempuan, aku nikah dan aku kahwinkan kau, akan si bulan besi bulan dengan mas kahwin sebanyak jam-jamnya kan. Aku kahwinkan kau akan Maimunah binti Zakaria dengan mas kahwin sebanyak RM20 tunai kan. Maka masa kata tunai itu si pengantin terus kena jawab. Sebab apa? Dia tidak boleh putus. Sebab antara ijab dan kabul itu satu ayat. Sama juga dengan hani juga. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagus tu syahadah dia. Tu dia. Macam juga kahwin juga. Tak boleh kita asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu faham tak faham? Tak tahu lah. Aku nak ajar dia. Ajar. Ucap lagi sekali. Asyhadu la ilaha illallah. Mana pen lah pen. Tu dia. Lepas tu sekarang ni awak tak boleh. Tak stop Islam dia. Ni antara syarat yang 10 tadi. Nikah bersama. Aku nikah, aku kahwinkan nikah dengan bulan ni Masnah binti Majid sekalian dengan mas kahwin sekalian. Tunai tu pun berapa tadi tu tak ngamal dia. Maka lepas tu dia jadi batal. Di tengah-tengah tu dia tidak boleh ada barang ajnabi nama dia. Kalau ada benda yang sak tak boleh. Dia kena sambung yang satu saja. Dia kena suruh jawab. Ada satu orang tu dia tak biasa agaknya. Saya bila akan nikah orang saya tak pegang tangan. Saya tengok muka dia. Okay, ready? Okay, sekarang start ya. Okay. Aku nikah dan aku kahwin akan nikah akan Masnah binti sepulan dengan mas kahwin sebanyak RM80 tunai. Abang nak senyap tak jawab. Jadi dah kau. Kau jangan tanya. Jadi dah kau kata. La haula wala. Tak ada awak kata okey. Semula. Aku nikah dan aku kahwinkan nikah dengan mas kahwin sebanyak dengan sepulan dengan mas kahwin. Panggil tak okey tak apa. Oh, kena pakai tangan rupanya. Maknanya tradisi dia pakai tangan tu agak dia undang-undang. Undang-undang dia ajak kabul tu. Pegang tangan tak payahlah ni ada orang pakai pegang tali pula tak payah. Hak ijab kabul tu syaratnya tau. Oh kena pegang tangan. Okey pegang lagi teruk. Rupa pun dah pegang pula kena nyuk pula. Aku nikah dan aku yang nikah dengan mas kahwin RM80 dengan mas RM80 tunai. Wah senyap ya. Tak nyuk pun. Ya nyuk pun. Saya panas baju. Dah nak pakai pulut lambat. Nak cerita dia tak tahu satu. Problem. Kayaknya jah tu apa? Jahil lah. Bila jahil kau tengok jubah sesak, tengok subai sesak, tengok bodoh tino pakai luar nampak punggung tak apa pula. Jahil lah tu. Itulah jahil. Jahil dia hari tahu payah tua-tua kau tengok jahil teropong nama dia. Ada dua jahil, jahil tukir, jahil teropong. Jahil teropong, jahil teropong masalah. Jahil tukir tak apa lagi dekat ikan sepilah, jahil teropong. Teropong tak teropong. Dia lubel lorong. Ikan masuk kau ni tu dia kau. Masuk kau ni tu dia. Jadi tak ada arti. Jahil tukir, dia boleh angkat ikan sepilah. Dia masuk dalam tu, kita angkat, warikan. Boleh buat belaga. Tapi jahil teropong tak ada pakai guna. Dia sendiri jahil tu. Dia jahil tak tahu dia jahil. Ini kita panggil jahil teropong. Orang gila yang tak tahu dia gila, masalah. Ni bersama lah. Dia jahil. Dia tak tahu dia jahil. Dia suka jahil, Maulana apa mungkin. Habis dia kafir segala orang. Lagi dia kafir lama lah. Ni masalah jahil sekal. Musuh orang mukmin adalah jahil. Al-jahlu adu ma jahilah. Orang jahil ni akan musuh apa dia tak tahu. Dia tak tahu. Macam kata dia apa? Zulkifli Muhammad secara dia paling menteri, dia paling bijak di parlimen di zaman Tun Abdul Rahman. Dia wakil kepada Hulu Kelantan. Dia kata apa? Buluku, tepi gatai, buka sanggup cari butu. Orang takut punya perasaan nampak tunggu kata hati. Orang jahil kan? Orang jahil nampak jubah kata hati. Itu dia jahil. Lukuk, dikata, buka sanggup cari butu. Orang takut dia perasaan nampak tunggu kata hati. Dia dah takut, nampak tunggu atu, bung lagi. Ni bersama, sesak. Apa dia sesak tu? Sama. Ni kita sedang belajar tauhid dan selingkuh. Sebab banyak yang
keraguan, bahasanya masih pelan-pelan dia. Jadi benda-benda begini berlaku kerana kita tidak cekap dari segi membeza dengan syahadah tadi. Jadi boleh batal bila, boleh tak sah bila, kita tak kemas. Kita berasa kita sudah Islam, sebab kita beranak daripada umur kita sebagai orang Islam. Ya betul. Tetapi sampai 18, kalau kita tidak sempurna lagi, maka Islam kita yang ada itu batal balik. Sebab apa? Dia sudah bertaklid. Maka sebab itu kena renew balik, kena mengesahkan balik syahadah kita itu dengan ilmu. Tapi kalau dia masih semasa umur 8 tahun, 10 tahun, maka dia dikira orang Islam. Bukan dia tu akidah dari Islam, dia berketurunan Islam. Sebab dia tidak diletakkan mukallaf, tidak taklif, maka di akhirat esok dia dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi sebagai wildan mukallaf. Itu yang kita bahas dalam malam hari Selasa malam Rabu lah. Dengan ijma sekalipun antara kaum syahadat betul lagi mengaku bahagian Islam, yakni qabul dia, mana mengaku dia rasa tadi bukan dengan paksa, bukan dengan tipu daya, bukan dengan kelentung, dia nak kena dia faham dan dia terima Islam sebagai agama dia yang baru. Dan suka ia akan Islam, bukan kata dia masuk tu kerana ada nak kahwin ke nak apa, dia sah Islam tapi tak sah iman. Dia sah Islam tapi tak sah iman. Sebab dia nak benda lain. Dia nak kena faham Islam, dia minat Islam. Lagi dengan ikhtiar, mana tidak ada paksaan, tidak ada kerana nak pegang benda, harta benda. Macam satu masa, ada satu Cina nama Malik. Kita panggil dia Tengku Malik. Kaya raya yang masuk Islam bernama Malik. Tapi tak guna semayang, tak guna puasa, tak guna mengucap 2 kalimah syahadat. Dia masuk Islam tu untuk dapat balok saja. Dan nak cerita, ada satu orang lagi nama Tok Kani, kita panggil dia. Dia masuk Islam kerana nak tanya di zaman arwah Datuk Asri. Dia masuk Islam, tapi yang cerita dengan orang ni rahsia-rahsia rasmi langit. Dia masuk Islam, kerajaan Negeri Kelantan bagi dia tanam 6 ekar. Lepas dapat 6 ekar, dapat 6 ekar, dapat dalam 9 ekar lah. Lepas dia dapat tanam, dia tu kafir sampai sekarang, mati kafir. Jadi tanam tu sampai sekarang jadi tanam dia. Sebab apa? Sebab dia nak tanam, dia masuk Islam. Jadi akhir sekali ada dalam beribu-ribu ekar, 3 ekar, ada satu lot beragama kafir. Sebab apa? Silap kita. Sebab tu jaga-jaga undang-undang itu kadang-kadang mengganggu kita punya peraturan negara. Macam kita kata satu masa di zaman Datuk Asri juga, dia buat satu undang-undang, dia buat satu pengajian pusat pengajian tinggi dalam Puri. Kemudian dalam enactment dia, siapa-siapa yang menjadi menteri besar, maka pengurusi kepada Nilam Puri inilah menteri besar. Pengurusi kepada Yayasan Pengajian Tinggi Islam Nilam Puri ini menteri besar. Yayasan Pengajian Tinggi Islam Nilam Puri termasyhur di Malaysia masa itu. Satu pusat pengajian Islam yang tertinggi di Malaysia pada itu adalah pengajian Nilam Puri. Jadi bila kalau dalam 1 tahun, maka oleh sebab pengurusinya menteri besar, maka pengurusi dia ialah UMNO. Maka dia masukkan Yayasan Pengajian Islam kepada Universiti Melaya sampai sekarang. Walaupun kita buat yang titik belum kita, walaupun dia buat yang titik belum kita, duit dakyat 100%. Tetapi disebabkan silap teknik, maka dia tidak dikira sebagai milik kerajaan negeri. Bila dapat dari menteri besar, dia masukkan universiti ini kepada franchise kepada Universiti Melaya. Habis sampai sekarang, tak ada buat apa. Sedang Universiti Melaya kan, Universiti Melaya Nilam Puri. Dulu Yayasan Pengajian Tinggi Islam Nilam, macam syahadat. Kita tersilap, cakap saja tidak dikira sebagai syahadat. Sebab apa? Silap perjanjian. Kita berjanji dengan Allah nak masuk Islam kerana suka Islam, tapi kita masuk Islam kerana nak perempuan kan, maka dia tidak dikira sebagai orang beriman. Dia bangkit sebagai orang yang bukan beriman. Tapi di dunia dia beramal sebagai agama Islam. Dia boleh kahwin, dia boleh puasa, dia boleh haji sebagainya. Tetapi bangkit kepada masyarakat dalam keadaan bukan sama dengan kafir-kafir lain juga. Dijaga. Banyak benda-benda ni kadang-kadang kita main apa Islam, masuk neraka keluar, masuk neraka tak kekal keluar balik. Keluar balik tu kalau iman dia sah. Hak keluar balik tu kalau iman dia sah, kalau kutuk tok guru, kutuk Quran, kutuk huruf, nak keluar apa? Dah tak keluar dah, sama dengan kafir-kafir lain. Sebab apa? Syahadah sudah batal. Dibatalkan oleh mengesyaki Al-Quran, dibatalkan oleh menghina Nabi, dibatalkan oleh menghina ulama, dibatalkan oleh keraguan kepada
walaupun dia anak orang Islam. Ni masalahnya tak. Pada saya kata dia jahil sekali berbahaya. Dia dah kutuk Islam, lepas tu tak apa kalau kita orang Islam masuk kelakar keluar balik tu kalau orang beriman. Kerana maksiatnya, tapi kalau kerana kufurnya dia kekal abadi. Waliyahzubillah. Sebab tu saudara ini tahu, berhati-hati. Dia tak macam pekor. Kesalahan pekor dimasukkan dalam menghapuskan dosa, tetapi kesalahan tauhid tidak keluar untuk selama-lamanya. Sebab tu jangan bermain dengan tauhid. Pastikan dia tidak membatalkan syahadah kita. Dan suka pada Islam, dan intianya jika ia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan atau mensunatkan fardu yang ijma', batallah syahadah tadi. Dia menghalal yang haram. Syarat 10. Di antara syaratnya tidak boleh menghalalkan yang haram dan tidak boleh mengharamkan yang halal. Tidak boleh menghalalkan yang haram dan tidak boleh mengharamkan yang halal, dan tidak boleh mensunatkan yang fardu dengan ijma'. Maknanya kata contoh hari ni, Ustaz. Okey, berdakwah fardu apa? Fardu kifayah. Sudah ditukar fardu ain. Saudara, kita kena beza antara sunnah dengan sunat. Dia tak sama. Janggut sunat, jubah sunat, gosok gigi sunat, serban sunat. Faham dengar betul-betul serban sunat, baca Quran sunat, apa lagi? Masuk jamah kaki kanan dan kaki kiri sunat, keluar jamah kaki kanan sunat, baca doa makan sunat. Habis cakap tu belajar sunnah, semayang sunnah, naik haji sunnah, belajar ilmu agama sunnah. Jadi antara sunnah dengan sunnah ni dia tak sama. Dia best dengan satu. Kalau kita sebut sunnah, sunnah bermakna ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Model wajib ataupun haram. Tetapi bila sebut sunat, sunat mungkin selebat, mungkin gosok gigi, mungkin masuk jamak kaki kiri, keluar jamak kaki kanan, baca doa makan, Allahumma barik lana. Lepas tu sikat janggut, lepas tu bercumilah poket. Itu sunat. Dia tak sama. Saudara, dia tak sama. Sunat bermakna segala benda yang tidak wajib. Tapi sunat termasuk yang wajib dan yang sunat. Hari ini kita melakukan bukan sunnah Nabi, melakukan sunat Nabi. Dia tak ada sah. Itu yang mengaji tidak, belajar tidak, tauhid tak erti. Dia buat sunat lah pada posaka gosok gigi, janggut, cumi, sikat, apa lagi? Lebih masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, pakai kaki kanan, ada kaki belakang tu dia pakai kira sama subuh. Dia kira benda-benda sunat. Tapi ngaji tauhid tak mahu. Ngaji fiqh, ngaji tasawuf tak mahu. Hak wajib ditinggalkan, yang sunat diperbesarkan. Tapi berkawan sinilah saya ada orang belum Mexico. Jadi kalau begitulah cara berfikir kita, rugi. Mengharamkan yang halal ni saya nak tulis supaya saudara jelas. Tengok di sini baik-baik. Hari ini kita mengambil mudah kepada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kita tidak perasan. Saudara, di antaranya ialah bid'ah. Bid'ah ni saudara, dia bukan hukum. Hukum ni satu wajib, sunat, haram, makruh, harus. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita panggil hukum syariat. Bid'ah masuk ke tak? Tak masuk. Bid'ah ni bukan hukum. Suatu ayat yang kefahamannya diuraikan oleh ulama berbagai-bagai pentafsiran. Di antaranya ialah melakukan perkara yang Nabi tidak suruh, ataupun melakukan perkara yang Nabi larang, meninggalkan perkara yang Nabi suruh. Itulah bid'ah. Contoh, zuhur rakaat 4, kita pergi buat 5, bid'ah lah. Sebab tu bila benda-benda yang bid'ah ni
kita tengok benda apa. Kalau bercanggah dengan syariat, itu bid'ah yang haram ataupun digelar sebagai bid'ah dalalah. Ada juga kadang-kadang bid'ah yang tidak ada dalam hukum, maka itu digelar sebagai bid'ah hasanah. Begitu. Jadi kenapa bagi dua? Sebab makna dalalah, makna bid'ah ni tadi ialah perkara yang Nabi tidak buat. Jadi kalau kita ambil bid'ah sebagai hukum, maka banyak benda yang haram. Saudara, naik motosikal haram. Apa lagi? Lebih lagi hendak lagi haram. Sebab Nabi tak ada benda tu. Pakai speka haram. Sebab zaman dulu tak ada speka. Tak ada speka. Maka terkoyak haram. Kalau kita maknakan bid'ah ni perkara yang Nabi tidak buat. Tetapi ulama-ulama huraikan bid'ah inilah melakukan perkara yang Nabi tak buat, dan benda itu Nabi larang. Jadi kalau kita salah faham hak ni, kita akan berbahayanya kita mengharamkan benda yang halal. Contoh saudara, lepas sembahyang kita berzikir, maka kita gelar sebagai bid'ah. Lepas sembahyang kita berdoa, maka kita gelar sebagai bid'ah. Malam Jumaat kita baca Yasin. Yasin. Begitu. Ya dua sin. Betul tak? Jangan ada Yasin. Salah tak? Macam juga amin. Bila imam kata al-maghdubi alaihim ad-dallin, amin. Dua. Jangan A7 min 8. Sebab kita tengok kat masjid dia punya A tu penuh masjid. Dia A tu dua je. Amin. Gitu je. Amin. Ni tu A pun panjang, ni pun panjang. Tapi bukan orang pucung lah, ni blok-blok Australia. Jadi baca Yasin, bid'ah. Okey, perhati. Zikir ni bermakna menyebut nama Allah. Wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Berzikir banyak-banyak, kata Tuhan. Mungkin 100, 1000, tak ada bilangan. Dia sebut banyak-banyak. Banyak berapa kita tak tahu. Tiba-tiba mengantik lepas baik jadi bid'ah. Bid'ah ni bermakna bagi dia dalalah. Dalalah ni maknanya haram. Haram masuk neraka. Maka dia telah menghukumkan zikir ini masuk neraka. Bermakna dia telah mengharamkan benda yang sunat. Mengikut Imam Tahawi apa dia? Batal syahadah. Maka sebab itu Wahabi tidak masuk senarai ahli sunnah wal jamaah. Kalau saudara boleh faham, bunyikan horn. Tak? Tidak. Apa pasal? Ni lah pasal dia. Pasal dia mengharamkan benda yang harus. Mengharamkan benda ni pasal apa? Baca Yasin malam Jumaat. Baca Yasin ni Al-Quran. Kemudian kita bubuh bid'ah. Bila sebut bid'ah, dalalah haram. Haram masuk neraka. Maka kita dah menghukumkan siapa baca Yasin malam Jumaat masuk neraka. Bermakna kita mengharamkan benda yang halal. Mengikut ilmu sahih apa dia hukum? Yang kita belajar batas syahadah. Maka sebab itu Wahabi tidak masuk di dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa tak cakap kafir itu Ustaz? Sebab dia mengucap dua kalimah syahadah. Itu saja. Dia kena buat Aisyah pun tapi dari segi kita punya kaedah akidah kita, dia tidak boleh meletakkan benda yang haram menjadi sunat dan benda sunat menjadi haram. Itu sebabnya. Sebab itu kita tidak terima fahaman dia. Begitu juga Mu'tazilah. Orang kata nasib sudah diletakkan, dia kata tak ada, pakai kapas. Dia kapas tak kapas. Mana ikut angin tolak di mana ahli sunnah wal jamaah. Kita walaupun nasib sudah diletakkan, tapi tetap wajib berusaha dan berikhtiar. Soal ketetapan kerja Allah, usaha dan ikhtiar kerja kita. Itu ahli sunnah wal jamaah. Itu sebab saya berhenti kat sini sekejap. Mengharamkan yang halal yang tadi
adalah satu perkara yang membatalkan syahadat. Jika ia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, ataupun mensunatkan yang fardu. Mensunatkan yang fardu ni bermakna mengaji hak sunat. Dia kata apa? Hak tu kalau ada masa-masa senang belajar, tak ada masa tak apa. Bermakna dia mensunatkan yang fardu. Yang penting dakwah, kata dia. Belajar ni tak apa, jumpa bapak mengajar singgung, kata dia. Mau tu dia. Dia kan macam direct selling ke mengaji. Orang belajar setengah mati secara berkebun lumus sejam malam. Kata Imam Syafi'i, ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika anhu bi bayani zaka'un wa hisun wa istibarun wa bulwatun wa isyadu ustazun wa tulu zamani. Ada 6 syarat untuk dapat ilmu. Tapi bagi setengah orang, ilmu tak perlu susah payah sangat. Jumpa pak mengajar singgah saja belajar sak rokok. Maka tu kata dia telah mensunatkan perkara yang fardu. Mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, batal syahadah. Maka sebab itu dalam fikiran ini kita tidak terima. Kalau macam tu bergerak ustaz, memang bergeraklah. Sebab tu saya kata akhir zaman ni adalah zaman fitnah. Benda baik jadi jahat, benda jahat jadi baik. Mengaji sebagai ajaran sesat. Main pada sepak tak sampai maghrib, dapat hadiah sanggup hati, cuti umum. Sedangkan kita pakai orang pendek, tak semayah, tak ada syariat, larangan Allah dan Rasul lagi. Dan berbagai-bagai boleh dibanggakan dengan pesta bersukaria sampai pagi. Dan pihak-pihak pemimpin-pemimpin pula beri ganjaran yang besar sampai isi cuti umum. Tapi dalam ngaji hak wajib ni, dia kata apa? Ajaran sesat ni. Siapa kita tahu yang cerita saja, tidak berlaku. Maknanya kalau siapa mensunatkan yang fardu, yang ijma', saudara, fardu ain belajar ni ijma'. Tidak ada ulama yang mengatakan sunat, dan tidak ada ulama yang mengatakan harus. Talabal ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Tiba-tiba siapa dia menuntut ilmu saja, ilmu tak penting, yang penting iman dan amal. Setelah bila iman dan amal nak buat ilmu tak ada, awak lagu mana? Duit tak penting, yang penting beli kereta. Nak beli dengan apa? Nak beli dengan apa? Modal tak ada. Iman dan amal. Iman dan amal. Ilmu tak ada kesenaran. Sedara nak bermain kan ilmu tak ada. Dia tak tahu batas sadar bila. Yang penting masuk. Bila masuk tak belajar tak apa. Nak masuk mana tak tahu tak tahu ilmu masuk. Nak berbabai dulu, kau minyak dulu. Situ aja. Hari ni saudara, satu akidah baru, iman dan amal. Ilmu tidak perlu. Akhir sekali bercanggahlah dengan syariat, lain tampukang saudara. Sebab tu kita tak ada. Kita yang penting ilmu. Minhajul Abidin, ilmu yang pertama. Ihya Ulumuddin, ilmu yang pertama. Nabi SAW perintah pertama yang menuntut ilmu. Iqra, kata Jibril. Iqra tu perintah menuntut ilmu, bukan perintah baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Muhammad, baca dengan apa? Baca berkenaan Tuhanmu yang menjadikan. Maka Nabi berkata, la adri. Dia kata, aku tak erti baca. Ma ana biqari, aku tak erti baca. Iqra, ma ana biqari, aku tak erti baca. Iqra, ma ana biqari. Maka Jibril peluk lagi sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Belajar benda yang mu tak tahu. Nah, aku cikgu mu murid. Perintah pertama berguru. Bukan baca, berguru. Maka mari pula Jibril. Nabi pula baca hak semari. Jibril tu apa tu kayak? Tak payah kecoh ya Muhammad. Mu tengok Jibril baca, mu ikut saja. Aku tahu cara mempermudahkan baca. Nabi bimbang takut tak ingat ni, nak ikut Jibril nak. Maka Nabi apa tegur, maka dia baca dengan cara yang perlahan-lahan. Sebab apa? Sebab takut terlupa yang Jibril ajar. Hari ini saudara, orang berpendapat Iqra tu baca. Sebab tu tak mau ngaji. Sebab ada perintah
Baca. Sebab tu dia baca juga. Surat khabar baca, internet baca. Habis benda baca, tak boleh jumpa surat letup siapa baca. Saudara, Tuhan kata belajar. Siapa tu gurunya? Jibril alaihi salam. Siapa murid dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kelas dia? Di Gua Hira. Itu dia. Apa kalau kita ikut baca, sebab tu saya nak panggil mengaji tak mahu tu. Sebab tak ada mereka belajar, kata. Ikut tu belajar lah. Sebab tu bila mari yang kedua, dia nak ikut Nabi, dia boleh baca. Dia kata tak payah, mengikut saja. Dan kemudian aku akan permudahkan bacaanmu. Sebab apa dia ajar pasal tu sampailah kepada 6,666 ayat. Baca apa? Ajak. Ni hukum Islam, ni hukum perang, ni hukum pernikah kahwin, ni hukum mengatur negara, ni hukum puasa, ni hukum solat, ni hukum makan dan minum, ni hukum penyembelihan. Dalam apa? Dalam agama. Baca kan tu? Itulah belajar. Siapa ajar? Jibril alaihi salam. Seluruh Quran tu belajar. Quran tu namanya benda yang berbentuk dibaca untuk mencari ilmu. Dalam Quran tu ada ilmu, bukan suruh baca, suruh belajar. Kalau kita baca saja pun tidak salah, tapi macam berita India. Mana ni? Macam kita baca, kita tak erti, kita pergi dekat Songla kan. Sama di kap, pai na, ame dai. Kita betul apa? Apa dia baca siang? Begitulah juga kita baca pandai, tetapi kalau kita tak tahu makna dan hukum, maka di situ rahmannya sebab tidak sampai mata matlamat. Ni pun semua dah belajar pelan-pelan tahu jadi kita buka berapa ni 93 dah ni. Lepas ni habis saya rasa kena ulang semula sebab apa banyak yang ketinggalan macam musalli atau bagaimana ulama lagi lah. Mengharamkan yang halal, mengharamkan yang halal dan mensunatkan yang fardu dengan ijma'. Yang dinamai lagi iaitu kembali. Maka dia buat benda-benda ni semua, maka dia riddah. Kembali bermakna pulang balik ke agama asal. Ke dalam bahasa tauhid dia panggil riddah. Bukan murtad diguna bahasa riddah. Riddah, murtad, munafik, kafir, syirik ni benda yang sama. Tetapi untuk fahaman yang berbeza. Bila sebut riddah bermakna masuk Islam, batal Islam dia. Itu namanya riddah. Masuk Islam, keluar masuk kafir balik, itu namanya murtad. Masuk Islam, tipu-tipu, itu namanya munafik. Dia tak pernah masuk Islam, sembah berhala, itu namanya syirik. Jadi benda sama berlaku. Syirik, murtad, riddah, munafik, kafir, ini semua sama berlaku. Jadi orang yang masuk Islam tadi, yang mengucap tadi, syahadah dia batal, maka itu dia panggil riddah. Terkembali balik kepada sebelum mengucap. Mana tapi semula disebabkan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Itu kita panggil riddah. Riddah tertolak syahadah dia batal, maka dia dikira sebagai bukan Islam lagi. Sebab apa? Mensunatkan yang fardu, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang diantikatkan seperti asal, disuruh serta ia melepaskan dirinya daripada tiap-tiap agama yang menyalahi pada agama Islam. Dia nak masuk Islam, dia kena keluar secara total agama yang bukan Islam. Kalau dia nak masuk Islam pun nak, amalan kafir pun nak, maka Islam dia batas semula. Sebab tu saudara, ada satu siang dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, di antara perkara dia tak tinggal dan makan poku. Tak boleh tinggal. Jadi bila begitu dia sudah masuk Islam lama tadi, kawan-kawan pergilah singgah rumah dia. Oh, mu mama tinggal dulu. Kita makan, kita buah-buah kata. Kawan ni pun singgah dah. Mu makan kau tidak? Belum lagi. Put, marilah kita makan. Dah. Kita makan dia ulang-ulang. Malah mama, daging habis dah. Tinggal kaki je lah. Rupa je aku. Aku kamar tu pun suka. Mama ni pun bila masuk Islam, aku tak boleh makan. Tak boleh makan. Aku tahu dah tu kuah bersih tapi dah. Ni sikit sosial dia masuk Islam tak pasti dia tak reti ya. Memang dia suka makan kuah ni. Agama Cai dia style dia agama Buddha. Dia Buddha ni haram makan benda yang dia tak boleh bunuh, dia nak makan dia kena
minta sedekah ini. Dia punya wali sufi dia. Jadi ada satu kawan iPhone tadi, dia nak makan kuah-kuah tadi lah. Jadi dia nak makan, tak boleh. Sebab dia haram bunuh binatang. Buddha ni, sami dia. Jadi dia buat satu bulu macam ni. Ni iPhone cerita lah. Dia buat bulu macam ni atas. Dia buat rubuh kawah macam ni. Dia letak kayu macam ni. Faham? Dia pilih pokok besar tu. Dia lepas atas tu. Kat pokok ni tulisan, kat pokok dia jatuh. Jatuh. Aku tak suruh pun jatuh. Mu jatuh, aku boleh makan lah. Ni cara Buddha tipu. Tuhai dia. Dia nak makan pokok. Saudara, jangan tipu baca Buddha tu dah. Apa pasal tidak? Hari Jumaat dia semaya sekali, cuti dulu. Lepas tu, tuan dia nak 3 kali kafir. Dia rempak ke bayar pula. Saudara ni kita panggil dia tipu Tuhan. Lagi ni cek esok Allah pun dah neraka, dia boleh tung dulu. Lepas tu pun dah neraka. Ya Tuhan aku, kenapa aku masuk neraka? Aku tak ada salah, aku dulu semaya Jumaat. Dua so, tak ada 3. Dia pun jawab, aku bukan berhubungan dengan aku betul. Dia duduk dah tu, duduk dia lah. Tu nama dia wamakara. Dia tipu. Lepas tu jangan tipu tu. Yang tu macam Buddha tadi. Dia tipu tu dia sendiri. Dalam Buddha, tidak boleh bunuh. Dia suruh kukul niti anak tu. Ni kisah agama kafir, saudara. Dalam dunia ni, saudara, agama mana sudah tidak ada syariat yang total. Dia ada undang-undang, tak boleh mencuri, tak boleh judi, tak boleh bunuh, memang ada. Tetapi bila dia buat tidak ada hukum. Itu yang masalah agama ni, termasuk Kristian, Buddha, Hindu, semua sama. Larangan ada, tapi bila buat tak ada hukum. Maka sebab tu agama yang paling mulia adalah agama Islam. Sebab apa? Sebab tak boleh nak challenge. Dia punya kesempurnaan dia. Al-yawma akmaltu lakum, sempurna sungguh. Tu dia, ni sebab dia. Jadi tauhid ni agama yang menyempurnakan syahadat kita. Dia kita dah mengucap, kita dah lahir daripada ibu sebagai orang Islam. Tugas kita sekarang ni jangan Islam tadi batalkan. Jangan menjadi riddah. Dibatalkan di 10 perkara tadi. Yang saya tekan sikit yang 2 terakhir tadi, menjadi amalan orang akhir zaman. Dia suka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan dia suka memfardukan sunat dan musnahkan yang fardu. Jadi benda ni kalau berlaku, maka batal syahadah. Sebab itulah yang kita tekankan untuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kita sama balik. Sekian, apa maaf apabila tuan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi